Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan yang berkaitan dengan perkahwinan. Dan dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang hak dan kewajipan dalam pergaulan di antara suami dan juga isteri. Isteri ada tanggungjawabnya ke atas suami, begitu juga dengan sebaliknya. Maka walaupun telah ditetapkan tanggungjawab suami, begitu juga dengan tanggungjawab isteri, maka sudah barang pasti yang namanya manusia yang dijadikan oleh Allah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Diciptakan manusia itu dalam keadaan dia lemah. Jadi terkadang dia terkalahkan dengan nafsu dia. Terkadang dia tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Dalam erti kata yang lain, kadang-kadang ada tanggungjawab suami yang terabai, begitu juga isteri ada tanggungjawab dia kadang-kadang terabai. Kadang-kadang pergaulan antara suami dan isteri itu mungkin tidak sempurna. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh suami mengguriskan perasaan isterinya, begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang ada hal perangai tabiat seorang perempuan ataupun seorang isteri itu yang menjadi benda yang mengguruskan sesuatu yang mengguruskan perasaan suami. Maka itu lumrah kehidupan manusia. Sebab dia manusia, dia bukan malaikat. Maka kalau dengan Allah pun kadang-kadang kita ada salah, apatah lagi kita dengan manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, apakah yang kita perlu lakukan ataupun respon kita terhadap benda-benda yang janggal tadi itu? Kalau seorang suami umpamanya melihat sesuatu yang dilakukan oleh isterinya itu menjadikan dia tak berkenan, menjadikan dia marah, apa yang perlu dilakukan? Begitu juga sebaliknya. Bila mana suami buat benda yang mungkin mengguriskan hati dan perasaan suami, maka mengguriskan perasaan isteri ataupun si perempuan tadi itu, maka apakah perlu kita sebagai isteri lakukan? Ini kata beliau dalam tajuk suami dan isteri itu harus bersabar. Jadi apa yang perlu kita buat? Sabar, kan? Bila mana ada sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita, kita tak berkenan, maka langkah yang pertama itu adalah sabar.
seorang suami harus berlaku sabar terhadap istrinya jika ada sesuatu pelayanan istri yang kurang menyenangkan, sedangkan ia telah mengetahui kelemahan istrinya sebagai seorang perempuan, di mana dia sebagai manusia biasa tidak luput daripada kekurangan. Kita sebutkan tadi, mana ada orang yang sempurna, yakni tak ada langsung kesalahan, mana mungkin, tak ada kan. Nak ada satu rumah tangga yang tak pernah tergigit, itu mana mungkin. Mesti ada, sebaik-baik macam mana pun keluarga, sebaik-baik isteri ataupun suami pun, pasti pasangannya akan ada terguris. Itu lumrah kehidupan manusia. Manusia mesti macam tu. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu buat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan Nabi cover balik apa kata Rasulullah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah itu dia bertaubat kepada Allah. Cuma bahagian yang pertama tadi kata Rasulullah apa dia? Setiap anak Adam itu bersalah. Jadi kalau pasangan kita buat salah, itu biasalah, namanya manusia. Kalau kita nak dapatkan pasangan yang tak ada langsung menguruskan perasaan kita, itu mana mungkin kita boleh jumpa. Kalau kita mendambakan pasangan yang seperti itu, maka mungkin kita tak sampai hari ini, mungkin kita tak mampu nak kahwin. Minggu lepas ada seorang kawan lah, ayah dia mak dia meninggal, jadi ayah dia duda lah. Lepas tu kahwin dengan isteri yang kedua. Isteri yang kedua pun meninggal juga. Jadi isteri yang ketiga ni, dia demand juga pakcik ni pun. Dia kata dia nak cari isteri yang dia kata kalau boleh tak ada anak. Maksud tak ada anak tu, payahlah nak cari janda yang tak ada anak. Anak dara lah jawabnya. Jadi maksudnya itu mungkin kita boleh jumpa kan, sifat ataupun perempuan yang kita nak tak ada anak, itu boleh kita jumpa, walaupun bukan anak dara. Ada juga perempuan yang janda macam tu. Sebabnya laki-laki ni, pakcik ni, dia rajin ngaji, dia rajin datang ke surau dan masjid. Dia pergi pindah, kadang pergi masjid ni, kadang-kadang pergi masjid tu. Jadi kalau bawa anak kan susah kan, ada anak-anak kecil kan susah. Jadi nak pergi jadi isteri pun tak boleh ikut. Jadi dia nak isteri dia ikut dia. Dia mengaji kat masjid ni, besok ada kuliah di masjid tu dia pergi pula. Itulah dia punya sebabnya, bukan sebab dia nak anak dara, supaya mudah dia nak pergi mengaji. Itu jawabnya. Cuma kalau kita mendambakan satu pasangan, sama ada kita sebagai isteri ataupun suami, pasangan yang langsung takkan buat kita menangis, takkan buat kita terguris, itu mungkin kita tidak kahwin sampai bila-bila. Itu jawabnya. Baik. Kemudian kata beliau, sedang di balik kesalahan dan kekurangan itu, isteri juga mempunyai kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang lain. Maka Nabi SAW sebut, la yafruku ay la yabghadu mu'minun mu'minatan in sakhata minha khuluqa radiya minha ghairahu, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, seorang mukmin, yakni seorang suami, tidak boleh membenci seorang mukminah, yakni isteri dia, jika dia tidak menyukai lantaran sesuatu perangai dia. Kata Rasulullah apa? La yafruqu, la yabghadu, jangan benci dengan seorang isteri yang mana bila ada perangai je tak menyenangkan kita, maka dia akan senang pada perangainya yang lain. Maknanya dalam banyak-banyak perangai dia, mungkin banyak yang baik daripada yang tak menyenangkan kita kan. Satu bulan berapa kali agak-agak dia buat salah, dan berapa banyak kali dia buat baik dengan kita kan. Jadi kalau satu hari tak masak, biasalah kan. Kalau dah hari-hari masak, jadi maksud dia macam tu. Jadi adil tu melihat yang baik itu lebih banyak ataupun yang buruk itu lebih banyak. Maka kalau yang baik itu lebih banyak, maka adilnya mana mungkin yang buruk itu kita jadikan pegangan kita kan. Dalam 100 mungkin satu dia buat benda yang kita terguris ataupun kita tak senang dengan perangai dia, sehingga kita melupakan yang 99 yang lain.
Jadi dalam hadis ini Nabi nak bagi tahu betapa Islam ini mengangkat darjat dan makam seorang wanita, tidak seperti mana yang digembar-gemburkan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan Islam telah mendiskriminasikan golongan wanita, tidak meletakkan wanita ini pada tempat yang selayaknya. Kata orang kafir macam tu. Walhal kalau tuan-tuan masih ingat dan kita ingat dengan khutbatul wada', kalau tuan-tuan pergi haji, kalau tuan-tuan pergi umrah, mungkin dikisahkan ketika sampai di padang Arafah cerita tentang Nabi khutbah wada'. Di antara dalam khutbah itu, khutbah yang terakhir Rasulullah kan sebelum Rasulullah wafat, pada bulan Zulhijjah itu Rasulullah telah berkhutbah. Di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu tentang hak seorang isteri ataupun seorang perempuan. Maka hak isteri itu perlu dijaga. Isteri itu ada hak, dia seorang manusia yang selayaknya diletakkan di tempat dia, bukan seperti mana yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, perempuan ni bagi mereka adalah satu benda yang tak ada nilai, bahkan boleh dijual beli. Itu di zaman jahiliyah. Mereka melihat wanita ni tak ada harga diri. Mereka melihat wanita ni satu benda yang boleh, kalau kahwin tak nak, dia boleh bunuh perempuan tu. Macam tu sekali di zaman jahiliyah. Bila mana dapat anak tu anak perempuan, dibunuh anak tu. Bila ada anak perempuan, contoh orang tanya, anakku macam mana? Malu nak bagi tahu kalau kita dapat anak perempuan. Itu zaman jahiliyah. Jadi mereka tak nampak wanita ini perlu diletakkan sama taraf dengan orang laki-laki. Jadi mereka pandang hina golongan wanita ni. Maka bila Islam datang, mengangkat martabat dan darjat golongan wanita. Maka sebab itu kalau ada, kononnya ada orang yang memperjuangkan hak golongan wanita, wanita tak adil dalam Islam. Kenapa? Sebab dia tak boleh jadi pemimpin. Contoh, tak adil dalam Islam kerana wanita dapat sikit, orang lelaki dapat banyak dalam pembahagian harta pusaka. Tak adil, orang lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh. Jadi kalau ada kononnya orang yang memperjuangkan benda tersebut, maka itu adalah perjuangan yang sebenarnya adalah perjuangan yang sengaja memburuk-burukkan Islam. Memang Islam macam tu. Pemimpin tu di kalangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi golongan wanita. Pemimpin wanita adalah orang laki-laki pemimpin. Kemudian yang keduanya, kenapa memang betul dalam Islam ditetapkan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, lebih anak laki-laki daripada anak perempuan dalam pembahagian harta pusaka. Itu juga betul. Orang lelaki boleh menikah sampai 4, orang perempuan tak boleh. Itu juga betul. Tapi ada sebab tak? Mesti ada sebab. Ya, mesti ada sebab. Allah yang tentukan hukum macam tu. Kerana Allah tahu laki-laki dengan orang perempuan tu tak sama. Kan? Orang lelaki kenapa dia buat begini-begini, diberikan begini-begini. Itulah adilnya orang laki-laki, Allah Subhanahu wa taala berikan macam tu. Begitu juga dengan golongan wanita. Ada tak orang laki-laki tanya, apa hal kami je yang bayar sewa rumah? Apa hal kami je yang bayar sewa kereta? Apa hal kami je yang bayar yuran? Tak ada orang lelaki yang tanya macam tu. Tak ada pun orang lelaki tanya, kenapa kita orang pula yang kena bayar mahar? Sekali-sekala apa kata kalau kita bahagi dulu? Atau orang perempuan pula bayar, asyik lelaki yang kena bayar? Kahwin pertama dah bayar dah, kahwin isi yang kedua bayar dah, meninggal isi kedua, nak meninggal ingat isi ketiga pula, angkong pula bayar. Tak ada pula orang lelaki yang kata macam tu. Jadi maknanya Allah tentukan macam tu mesti ada sebab. Kerana Allah yang menciptakan orang lelaki dan fitrahnya laki-laki, Allah jadikan perempuan dan fitrahnya orang perempuan. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat adil, meletakkan di apa mana adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksudkan dengan adil. Contoh kita ada anak, 2 orang, seorang anak yang besar, 1 anak yang kecil. Maka perbelanjaan kita boleh tak kita bagi sama? Apakah perlu sama baru namanya adil? Maksud sama banyak? Tak. Kalau seandainya yang anak kita yang besar tu dia punya pakaian lebih mahal, contoh harga pakaian dia RM150, maka yang adik RM60 boleh dapat, kan? Jadi apakah tak adil sebab abah belikan tu abang RM150 nilai dia, yang adik RM60? Jadi adil itu bukan pada nilainya itu, bukan pada berapa ringgit itu, tapi adil itu meletakkan sesuatu pada tempat dia.
Kan? Jadi Allah letakkan wanita di tempat ini, Allah letakkan laki-laki di tempat itu. Itulah namanya itulah yang dimaksudkan dengan adil. Allah letakkan, Allah berikan laki-laki peluang untuk menikah sampai 4, orang perempuan tak boleh. Allah letakkan macam tu, itu adil kerana Allah meletakkan sesuai dengan jenis dia. Dia laki-laki, Allah letakkan macam tu. Dia perempuan, Allah Subhanahu wa taala letakkan macam tu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin, yakni seorang suami, tidak boleh membenci seorang mukminah, yakni isterinya, jika dia tidak menyukai lantaran suatu perangainya, maka dia akan senang pada perangainya yang lain. Jadi maknanya kalau seandainya adil tu macam mana? Okey, sekarang ada perangai buruk isteri, tapi perangai baik isteri tu lagi banyak. Yang buruk dengan yang baik, yang buruk tu satu, contoh satu, yang baik itu 100, maka adil tak kita pegang yang satu tinggalkan yang 100? Tak adil. Adil tu macam mana? Pegang yang 100 tinggalkan yang satu. Maknanya layan dia dengan baik, kan? Maknanya maafkan kerana satu yang dilakukan tadi itu. Maknanya jangan bermasam muka, jangan marah dia sebab 100 baik dia buat dengan kita, satu saja kekurangan dia melakukan benda yang tak elok dengan kita, maka jangan kita pegang yang satu. Itu kalau yang baik tu banyak. Itu maksud adil tadi tu. Pegang yang banyak, tinggalkan yang sikit. Tapi kalau seandainya yang buruk tu banyak, kan? Yang buruk tu banyak daripada yang baik, kan? Jadi kalau yang buruk itu banyak daripada yang baik, maka kita perlu pertimbangkan. Kalau seandainya itu adil tu macam mana? Bukan terus kita ambil tindakan, kau belah, aku tak nak tengok, aku menyampah, aku sepak baru tahu. Tak boleh, kan? Jadi perlu ada pertimbangan. Adil itu perlu buat pertimbangan. Pertimbangan yang macam mana? Kalau perangai dia yang buruk lebih banyak daripada yang baik, maka buat pertimbangan, ya imma dia boleh dimaafkan ataupun tidak. Mana keburukan dia itu, kita mana boleh sabar, tak apalah, mungkin Allah nak uji aku. Mungkin dulu aku dengan mak aku macam tu, mungkin Allah nak uji aku macam ni, dengan ujian apa, isi yang kuat membebel, isi yang belah, isi ibu, isi. Jadi Allah uji sebab Allah nak ampunkan dosa aku, kan? Jadi banyak perangai buruk isinya daripada perangai yang baik. Jadi perlu buat pertimbangan. Yang pertama, apakah dia layak untuk dimaafkan ataupun tidak? Kita fikir, boleh kau tim lagi tak? Okey, tak boleh. Maka seandainya tak boleh, maka apa pertimbangan yang kedua? Maka adili dia dengan adil. Maksudnya kalau kita nak lepaskan dia dalam keadaan yang baik. Itu Islam. Bukan Islam kata kalau makna dia buruk lagi banyak daripada yang baik, kita boleh buang dia macam tu, tak boleh, kan? Sebab itu dalam Islam ada talak dengan cara yang baik, kan? Kita tak boleh lepaskan dia dalam keadaan kita benci dia. Mana aku lepaskan dia biar dia merana hidup sampai dia mati, tak boleh macam tu. Jadi kalau baik perangainya lebih banyak daripada yang buruk, jadi kita pegang yang banyak. Maksudnya yang satu tadi, perangai yang buruk itu kita pejam mata. Satu. Yang kedua, kalau seandainya perangai yang buruk lagi banyak daripada yang baik, contoh 70 yang buruk, 30 yang baik, maka pertimbangan perlu dilakukan. Kalau kita boleh maafkan dia, bahkan itu lagi baik, kan? Memaafkan orang yang melakukan benda yang tak elok dengan kita, walaupun dia tidak minta maaf, lebih baik kita memaafkan dia, kan? Orang buat salah dengan kita, kan? Orang curi air rumah kita tak ada, kita pergi kerja, dia curi air kat rumah kita, kan? Jadi orang buat salah dengan kita, kita maafkan dia. Isteri yang melakukan salah dengan kita, banyak salah dia, kalau kita rasa boleh memaafkan dia, maafkan. Tapi kalau seandainya pertimbangan kita untuk maafkan dia tak boleh, kita ambil tindakan yang kedua, iaitu mengadili dia dengan baik atau menceraikan, melepaskan dia dengan cara yang baik. Kita tak boleh dengan cara menzalimi ataupun menindas dia. Jadi itu Islam, kan? Itu Islam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah isterimu dengan cara yang baik.
maka jika kamu tidak menyukainya, barangkali sesuatu yang kamu tidak suka, justru Allah akan menjadikan pada kebaikan yang sangat banyak. Maksudnya kata Allah, boleh jadi keburukan yang ada ataupun ujian pada kita itu adalah satu yang baik untuk kita. Wa sa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi benda yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Saya pernah lamalah video tu saya tengok satu video tu, macam mana dia dalam video tu dia berdiri di satu tempat, kemudian ada semut api gigit kaki dia, kan? Jadi benda tu ujianlah bagi dia, sakit digigit oleh semut api, jadi akhir pun dia alih tempat, dia berpindah tempat. Ternyata ujian dia digigit oleh semut api tadi itu satu kebaikan untuk dia. Kenapa? Rupanya Allah hantar semut api menggigit kaki dia itu sampai dia menggaru-garu kakinya, itu sebenarnya Allah nak menyelamatkan dia daripada musibah yang lagi besar. Elok dia pindah, datang satu objek yang lagi besar di tempat tu. Maknanya ada kayu, ada bumbu, ada benda, objek yang besar. Kalau tak ada semut api yang hambat dia tadi itu, mungkin dia meninggal, ataupun mungkin dia koma, atau mungkin dia stroke dan sebagainya, kan? Maksudnya itu contoh bagaimana ada ujian yang Allah bagi tu, rupanya Allah nak selamatkan kita daripada ujian lagi besar. Jadi Allah hantar semua api, sakit memang sakit, tapi sakit dekat kaki, sakit lepas 2, 3, 4 jam selesailah masalah tu. Tapi cuba kalau Allah tak hantar semua api, kita tak digigit oleh semua api, kita duduk kat situ, main handphone kat situ, kemudian datang pula tayar yang besar, kan kita banyak tengok, tiba-tiba duduk tayar bergolek sampai, kan, kereta lori ke tercabut tayar, langgar. Jadi maknanya kalau seandainya Allah tak hantar semut api itu, maka mungkin akan datang musibah yang lagi besar. Jadi maksudnya begitu. Maka kadang-kadang Allah bagi ujian, Allah uji kita, Allah duga kita tu kerana Allah nak selamatkan kita daripada musibah yang lagi besar, kan? Contoh kenapalah niaga ni tak jadi-jadi, contohnya, kan, situ tak menjadi, sini tak menjadi, situ tak menjadi, sini. Oh, rupanya Allah nak kita berfikir luar daripada kotak. Mana bukan cara meniaga saja kau boleh dapat duit. Engkau dengan bila meniaga akhir-akhir ni, kan, kita nak barang-barang kan mahal, kita nak meniaga pun susah, contohnya, kan, rezeki kat meniaga tu agak susah. Jadi rupanya Allah takdirkan, Allah uji kita payah dapat duit dalam perniagaan tu, Allah suruh kita fikir rupanya rezeki Allah tu bukan daripada perniagaan saja. Maka di situ dipikir, benda apa nak buat, niaga tak boleh. Rupanya dengan ujian macam tu dia terfikir luar daripada kotak, aku perlu buat bisnes yang lain, kan? Aku perlu buat kerja yang lain. Maka dia dapat satu kerja yang lain, maka pendapatan dia lebih banyak daripada itu. Dan bila pendapatan dia besar, dan boleh jadi perniagaan yang mungkin dia gagal dulu, dia boleh kembali pulihkan dan akhirnya berjaya. Jadi boleh jadi tak macam tu? Boleh. Maknanya kita kena yakin Allah uji kita tu mesti ada sebab. Ada isteri yang macam tu mesti ada sebab, kerana Allah. Kenapa Allah hantar dia macam tu? Saya ada seorang kawan, tuan-tuan, dia tu agak nakal lah, muda-muda, suka nakal orang muda, kan, nakal pergi melepak, tak balik malam, bla-bla, ni orang muda, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia pasangan, Allah bagi dia isteri dia jenis macam mana, kalau nak marah suami, marah depan-depan orang ramai, selamba je. Kalau nak sound suami dia depan kawan-kawan suami dia selamba je, kan, dia selamba je. Jadi memang jenis macam tu lah, macam tu. Jadi kita ni tak boleh, tuan-tuan, malu, kan, kalau kita depan kawan-kawan kita dimalukan, dimarah, ditengking depan kawan-kawan kita orang lelaki, kan, dia ada ego dia, kan. Kalaulah mungkin ada sebagian orang, lama dah aku ceraikan perempuan tu, tapi bila dia tanya kenapa dia boleh bertahan, kan, walaupun isi tu selalu sat-sat kejap-kejap bergaduh je minta cerai, kejap bergaduh minta cerai, tapi sampai ke hari ni tak cerai pun isi dia, anak pun dah besar dah. Jadi dia kata Allah mungkin nak tebus, mana itu cara nak menebus salah dosa aku masa muda-muda dulu. Rupanya orang yang faham macam tu, mana ada hati yang nurani, akal yang cerdas, Allah bagi dia sedar dengan ujian tu, dia tak sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia nampak pada ujian Allah bagi isteri macam tu mesti ada sebab. Tapi dia tetap layanan isteri dengan baik, kan, walaupun isteri layan dia dengan kadang-kadang dengan cara yang tak elok, tetapi alhamdulillah, kan,
dia layan isteri dengan baik, dan dia merasakan itu satu cara untuk Allah nak ubah dia jadi orang yang baik. Baik. Kemudian sebagaimana suami disuruh sabar terhadap sesuatu yang tidak disukainya dari isterinya, maka begitu juga seorang isteri diperintah supaya memberi kesenangan kepada suaminya semampu yang mungkin. Dan jangan sampai seorang isteri tidur malam sedang suaminya dalam keadaan marah. Jadi bukan suami saja perlu jaga hati isterinya, begitu juga sebaliknya isteri perlu bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Bagaimana suami tak boleh melukakan hati isterinya, kalau ada pun sikit maafkan dia, begitu juga sebaliknya isteri pula kena macam tu, kena melakukan ataupun berikan pergaulan yang baik dengan suaminya. Sebab dia beza ujian kan. Kadang-kadang kan kita nampak kita je susah kan. Awak tahu tak, I mengandung 9 bulan, nak beranak tu bukan sikit payah nak beranak kan. Jadi kadang-kadang ada orang perempuan yang macam tu kan, dia ungkit kesusahan dia dalam melahirkan anak. Dan kadang-kadang suami pula kan, you mengandung anak 9 bulan, I mengandung anak sampai anak nikah tau, I fikir anak nak sekolah apa semua tu, situ pula suami dia fikir. Maknanya sebenarnya masing-masing ada peranan dan tanggungjawab masing-masing kan. Isteri susah, suami juga susah kan. Isteri ada ujian, suami juga ada ujian kan. Bukan senang. Kita orang lelaki, kita tahulah, kita nampaklah kat mana ujian kita. Ujian yang paling besar orang lelaki apa dia tuan-tuan? Ujian paling besar orang lelaki yang kita tetap sabar dan sampai ke hari ni kita sabar, apa dia? Kita boleh buat tapi kita tak buat. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Nikah dua. Sabar tak sabar? Tahan. Boleh tak berdosa tak kita menikah lagi? Tak berdosa. Tapi nak jaga isteri ni, tak nak isteri menangis. Bukan takut isteri, kena faham tu isteri-isteri akak-akak semua, bukan kami orang lelaki ni takut, tapi isteri aku tak ada malam ni. Bukan takut isteri, tapi kami nak jaga isteri, tak nak isteri menangis kan. Tak nak isteri ni malam-malam tak boleh tidur, abang kenapa abang kahwin lagi, tak nak macam tu. Walhal orang lelaki tak salah, mampu kita dari sudut duit kita mampu, dari sudut apa semua zahir batin kita mampu. Jadi suaminya sabar, tahan. Tuan-tuan, ada tak yang tak nak menikah lain? Kalau ada yang tak nak, jangan kat tangan. Mana tentu tak kat tangan kan. Jadi maksudnya itu ujian yang paling besar. Mana suami ni, isteri perlu raikan ujian ataupun pengorbanan suami. Dia tak nak menikah tu, walhal dia boleh buat tapi dia sabar, dia tak buat semata-mata nak jaga isteri dia. Itu akak-akak, ibu-ibu kena faham, itu perjuangan pengorbanan suami yang paling besar. Ingat tu kan, jaga suami elok-elok. Dia berkorban tak nak kahwin lagi, walaupun dia boleh tapi dia korbankan. Maksudnya begitu juga isteri ada pengorbanan dia, bukan hanya orang lelaki. Cuma saya orang lelaki, saya tahulah pengorbanan kita kan. Tambah kita usah ni pergi sana pergi sini pula, salah ujian tu, pergi hantar bantuan pula pergi sana pula hantar bantuan. Kita orang muda pula ujian sabar kuarisi, tak nak isteri menangis, tak nak anak-anak terabai, ujian. Jadi itu pengorbanan seorang suami yang perlu pasangan dia tahu. Begitu juga suami perlu faham, isteri jaga anak-anak, makan minum anak-anak, belai anak, jaga kita, itu juga adalah satu tanggungjawab dan peranan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh isteri kita. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa khawan mutasari'an mutakhasiman. Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Ada 3 orang yang sembahyangnya itu tidak dapat melebihi kepalanya walaupun hanya sejengkal. Maksudnya sembahyang yang ibadahnya tak diterima oleh Allah. Iaitu yang pertama, seorang laki-laki yang menjadi imam pada suatu kaum sedang kaum itu tidak suka. Seorang imam yang tak baik. Kita tak cerita pasal imam, kita nak cerita pasal perempuan. Yang keduanya, seorang perempuan yang tidur malam sedang suaminya murka kepada dia. Ini mana amalan seorang isteri itu atau perempuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana suami murka dengan dia. Mana suami tidur dalam keadaan
marah atau bencikan isteri dia. Tadi kita sebut kalau boleh suami, kalau boleh maafkan. Tapi kalau seandainya tak mampu memaafkan dan isteri terus buat lagi, maka suami baik dah cuba memaafkan, tapi nak melupakan bukan senang. Kan? Memaafkan itu mudah, tapi nak melupakan mungkin juga kita tak mampu nak melupakan salah. Lupakanlah. Melupakan itu bukan kerja kita. Pasal benda tu kalau kita masih kuat ingatan tu sampai bila-bila. Memaafkan soal lain, kita boleh maafkan, tapi nak melupakan bukan senang. Jadi bila dah maafkan isteri umpamanya, tiba-tiba datang lagi perasaan, tiba-tiba kan syaitan cucuk lagi, isteri ni tak bagus lah, isteri tak bagus lagi, ada patut dia macam tu, ada ke patut dia macam tu. Tiba-tiba datang marah, tiba-tiba datang rasa tak senang dengan isteri macam tu. Dah maafkan dah, tapi hati tu tak senang dengan isteri dia macam tu. Maka isteri itu, kata Nabi SAW, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ Nabi nak gambarkan betapa besarnya salah dan dosa apabila isteri tidak taat dengan suaminya, apabila isteri telah mengecewakan suami dia. Tadi kita sebut tentang bagaimana laki-laki wajib bergaul baik dengan isteri, begitu juga isteri wajib juga bergaul baik dengan suami dia. Kemudian ketika nusyus dan bersengketa, bila berlakunya nusyus, suami juga boleh nusyus bila mana suami melakukan benda yang tak baik, begitu juga dengan isteri. Maka kerana seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga, sebagai konsen sebagainya yang diperolehnya kerana dialah pembinanya, mempersediakannya, meletakkan rumah tangga ini dalam kehidupan, membayar mahar dan memberi nafkah, maka seorang isteri tidak diperkenankan menentang suami dan lari dari kekuasaan suami. Hal mana akan merosak persekutuan dan akan menggoncangkan bahtera rumah tangga, bahkan mungkin akan menenggelamkannya selama rumah tangga itu tidak ada pengemudinya. Dan kalau seorang suami mempunyai isterinya ada tanda-tanda nusyus, tanda-tanda nusyus dan menentangnya, maka dia harus berusaha mengadakan islah dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik. Contoh, kalau isteri nusyus, isteri tak dengar cakap suami, tak taat dengan suami. Ingat, isteri taat suami adalah pada benda yang baik sahaja. Kalau benda yang tak baik, isteri tak wajib taat. Contohnya, yang awak ni, kita ada makan malam dengan VVIP, jadi awak pakai macam ni boleh tak? Janganlah pakai yang macam pergi surau tu, tak naklah. Awak pakai macam ni, solid sikit, pakai macam tu. Maka wajib tak taat? Tidak. Ataupun suami dia suka bully isteri dia, yang buat kopi boleh tak? Dah buat kan? Lepas tu kejap-kejap masak cokodok boleh tak? Isteri tengah lipat baju, kejap-kejap cokodok dah habis, buat goreng pisang boleh tak? Tengah-tengah malam kau minta goreng pisang, kemudian buat lepat pisang boleh. Jadi maknanya, apakah isteri patut taat? Awak kalau awak tak buat, awak berdosa. Awak ketuk ketampi kejap, apakah itu perintah yang isteri boleh? Itu saya bagi contoh. Maksud, apakah itu perintah yang isteri perlu taat? Kan isteri, suami tak suruh buat benda yang haram, kan? Suami suruh apa dia? Suami suruh buat kerja tu, suruh buat kerja ni, suruh buat, sampai membenarkan isteri. Maknanya itu bukan kerja yang haram, bukan perintah yang haram. Dia tak suruh minum arak, dia tak suruh berjudi. Maka di sini, kalau seandainya suami sengaja untuk membuli isterinya, maka itu perbuatan haram tak? Haram. Tengah-tengah malam dia minta buat chicken chop, itu perbuatan yang haram. Mana mungkin isteri nak pergi cari tepung lagi, nak pergi buat. Jadi benda tu isteri tak patut taat kalau seandainya bentuk kezaliman ataupun bulian. Kalau seandainya boleh buat, barang ada, jadi kebetulan suami jenis makan banyak, jadi buatlah. Tapi kalau ceritanya kalau suami sengaja buli dia kata, kalau awak tak taat, awak berdosa, awak telah ingkar perintah suami. Kalau suaminya buli isteri macam tu, maka suami telah melakukan benda yang haram. Isteri tidak lagi perlu taat. Sampai mengah-mengah isteri dia buat kerja, kejap-kejap buat, kejap-kejap buat, kejap pergi bawah PC dapur. Jadi benda tu adalah satu benda yang tak elok, dan bentuk bulian ini diharamkan dalam Islam. Maka isteri tidak patut taat. Jadi kalau seandainya isteri tadi nusyus,
Bawa orang yang suami tak gemar. Suami kata, kawan awak yang tu jangan sampai datang rumah kita, pasal tahu kalau dia datang rumah nanti dia akan mengumpat, dia mengata, dia fitnah orang. Kita tak nak macam tu. Contohnya kan, ataupun dia keluar rumah tanpa izin suami, nusyuz. Maka apa yang perlu kita buat? Langkah yang pertama, jangan marah lagi. Langkah yang pertama, jangan kita bermasam muka lagi. Langkah yang pertama Allah sebut dalam Quran, fa'izuhunna. Yang pertama, nasihat dulu. Langkah pertama, tak boleh kita rotan dia, tak boleh kita pukul dia, tak boleh kita maki dia. Langkah yang pertama, nasihat dengan yang baik. Awak tak baik macam tu kan, awak telah buat benda yang Allah marah, awak nusyuz, awak telah derhaka dengan saya, jadi tak boleh dosa macam tu. Nasihat yang baik. Besok nasihat lagi, besok nasihat lagi, nasihat. Kemudian kata beliau, bagi nasihat yang mengesan dan bimbingan yang biasa. Kalau cara ini tidak lagi berguna, tak nasihat tak makan nasihat, maka boleh ditinggalkan dalam tempat tidur sebagai satu usaha agar sifat ataupun naluri kewanitanya itu dapat diajak berbicara. Kiranya dengan demikian dia tidak akan sedar dan kejernihan akan kembali. Maksud cara yang kedua apa dia? Cara yang kedua, pisahkan tempat tidur. Nasihat tak berkesan, nasihat tak berkesan, mana kita asingkan diri dengan dia. Tak apalah, kita tidur di rumah mak kita contohnya, dia tidur di rumah, kita asingkan tempat tidur. Ataupun kita tidur hotel ke, ataupun kita ada 2 bilik, 3, 4 bilik di rumah kita, kita tidur bilik berasingan. Mana kita pisahkan tempat tidur. Itu langkah yang kedua, bukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama, nasihat dulu. Kita tak boleh pisahkan kita dengan dia kan, tidur sekali. Tapi kalau tak berkesan dengan nasihat, cara dan langkah yang kedua Allah sebut dalam Quran, wahjuruhunna fil madaji', maka adalah pisahkan tempat tidur. Maksudnya asingkan diri dengan dia, asingkan diri dengan dia. Dan kalau seandainya itu pun cara tak berkesan, isteri pun tak kisah, lantak awak lah, awak nak tidur sana ke, awak itu awak punya masalah kan. Contoh macam tu. Kalau ini dan itu tidak lagi berguna, maka dicuba untuk disadarkan dengan tangan, tetapi harus dijauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Ini suatu ubat mujarab untuk sementara perempuan dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu. Cara yang ketiga, kita pukul dia. Maksud pukul ni, pukul yang tidak mencederakan. Satu, dan yang kedua, elakkan dia muka. Lempang jangan. Dia banyak berlaku kan, suami pukul isteri sampai berbirat-birat kan. Yang terbaru, yang wanita yang koma tu kan, dia baru melahirkan anak. Cerita baru ke, saya tak tahu, isteri saya bacakan. Saya jarang baca-baca berita dalam tu. Isteri saya kongsikan cerita, dia kata ada seorang perempuan, dia pukul suami dia, koma, dan anak baru dilahirkan. Dari isteri tu koma, anak alhamdulillah sihat. Dan mana suami pukul dia sampai koma. Jadi sudah tentu ini bukan cara yang betul lah. Islam tak pernah mengiya dan mengakui perbuatan tersebut. Yang Islam kata macam mana? Pukul, tetapi pukul yang tidak mencederakan, dan pukul elakkan di tempat-tempat yang dimuliakan, contohnya adalah muka kan. Pukul macam mana? Bukan pukul bagi sakit, ada bukan pakai rotan kan, pukul masa kita jentik dia, ambil pensel kita ketuk dia, jangan sampai mencederakan dia, jangan sampai pegang rotan pula isteri kata macam aku budak-budak pula dia nak rotan. Jadi maksudnya pukulan macam mana? Kita gunakan tangan, tadi kita gunakan mulut tak berkesan, kita pisahkan, asingkan diri dengan tak berkesan, akhir kita gunakan fizikal, kita tepuk dia ke, kita pukul. Yang penting jangan sampai mencederakan dia. Kalau isteri tu benar sayangkan suami kan, dengan pukulan macam tu pasti akan menyedarkan dia. Tetapi sebahagian ulama sebut, walaupun pukulan itu dibolehkan, lebih baik jangan pukul daripada pukul. Walaupun boleh pukul, wadribuhun kata Allah, boleh pukul, tapi sebagian ulama kata lebih baik jangan pukul daripada pukul. Nak pukul boleh, tetapi boleh dia beza dengan yang lebih baik. Boleh, memang boleh, tapi lebih baiknya macam mana? Elakkan daripada memukul. Jadi teruskan nasihat, elakkan daripada pukul isteri dia, walaupun pukulan yang tidak mencederakan, walaupun boleh, tetapi sebaiknya kita elakkan daripada memukul. Setengah minit yang terakhir.
Maksud memukul di sini tidak berarti harus dengan cambuk atau kayu, tetapi apa dimaksudkan memukul di sini ialah satu macam dari apa yang dikatakan Nabi kepada seorang khadam yang tidak menyenangkan pekerjaannya. Nabi mengatakan, laulal qisasu yaumal qiyamati la auja'tuka bihadha siwak. Andai kata tidak ada qisas pembalasan kelak di hari kiamat, nescaya aku akan kusakiti, nescaya akan kusakiti kamu dengan kayu siwak, kayu sugi je. Maknanya jangan menunjukkan kita nak pukul dia macam budak-budak, macam saya sebut tadi, rotan. Tak semesti macam tu, bahkan tak boleh, kerana kita telah menghina dia, kan? Kayu siwak apa yang ada, ataupun dengan tangan kita dan sebagainya. Jangan sampai dia rasa terhina dengan perbuatan kita. Jadi tuan-tuan, kita mungkin sampai di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung selebihnya dalam pertemuan kita yang akan datang, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi